أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Kampung Tumbuk Darat yang dimulakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka daripada kedua ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi golongan wanita juga ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak, itulah yang telah ditetapkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku juga adalah manusia biasa yang akan wafat, yang akan meninggal dunia, dan ilmu ini juga akan hilang. Dengan cara apa? Dengan cara matinya ulama-ulama, matinya orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar di kalangan dua orang bersaudara. Bertengkar sebab apa? Sebab pembahagian warisan dan permasalahan lainnya. Akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan
dan menyelesaikan masalah mereka. Malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-7 dalam tajuk tujuan ilmu faraid. Yang ada kitab boleh lihat kitab, yang tiada kitab boleh lihat di layar hadapan. Dan kalau ada yang nak kitab, ada lagi baki 10 buah. 10 buah kitab ada lagi. Kalau ada yang nak, boleh simpan, boleh ambil. Bayar nanti pun tak apa, ataupun transfer pun tak apa. Nanti saya bagi nombor akaun kepada Tuan Nazir, mungkin dia akan maklumkan pada jemaah yang ada ambil kitab. Tak rugi tuan-tuan, senaskah harganya cuma RM30, ada 300 lebih muka surat. Kalau bukan untuk kita, mungkin boleh jadi panduan kepada waris-waris kita nanti bila kita dah tiada. Tujuan ilmu faraid. Sebelum kita masuk dalam bab tujuan, bagi orang mukmin, bagi orang yang bertakwa, muttaqin, adakah perlu sesuatu perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuan? Ini bagi seorang mukmin tidak perlu. Bagi seorang mukmin, bagi seorang yang bertakwa, dia tak perlukan illah perintah ataupun tujuan perintah. Allah wajibkan kita untuk solat, maka orang beriman dia tak tanya kenapa kena solat. Dia tak tanya illah. Allah haramkan kita untuk makan daging khinzir, dan orang beriman ini dia tak akan tanya dan cari sebab kenapa Allah haramkan daging khinzir. Tak. Tetapi orang Jawanya kata apa? Manut dengar cakap. Apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah, langsung mereka buat. Apa yang dilarang, langsung mereka tinggal. Sebab itu diturunkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. 114 surah dalam Al-Quran. Semuanya beribu ayat di dalam Al-Quran itu, semuanya adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita rasa rimas, kenapa Islam ni susah? Kena solat, kena puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Ini cerita yang wajib saja. Ini pun kita rasa dah susah dah. Bagi seorang Muslim, dia rasa susah. Maka terpulang kepada kita untuk mengikut atau tidak. Tiada paksaan. Tetapi kita kena ingat, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Orang yang ingkar dengan perintah Allah, orang yang ingkar dengan larangan Allah, dalam arti kata lain kafir. Kafir ni maknanya apa? Ingkar. Non-Muslim sudah tentulah dia ingkar dengan perintah Allah. Sebab tu dalam beribu-ribu ayat Al-Quran, daripada 114 surah yang ada dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan untuk mengatur kehidupan orang kafir. Tak ada. Tetapi semua ayat, semua hadis, beribu-ribu hadis Nabi SAW sampai kepada kita hari ini untuk apa? Mengatur kehidupan mukmin. Ini jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini jalan untuk menjadi orang yang mukmin. Ini jalan untuk ke syurga. Ini pula jalan untuk sebaliknya. Kita yang memilih atas tindakan kita. Dan kita sebagai orang mukmin, seorang Muslim, yakin bahawasanya akhirat nanti pasti akan ada hari pembalasan. Ini i'tiqad kita, keyakinan kita bahawasanya Yaumul Qiyamah itu nanti pasti akan datang, yakin sungguh-sungguh. Dan dunia ini tak lama pun, hanya sementara sahaja. Paling-paling kita boleh hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun. Saya yang 30-an ni pun saya tak boleh jamin saya boleh hidup esok. Jangankan nak 40 tahun, esok pun saya tak boleh jamin saya boleh hidup lagi. Dan ramai di kalangan kawan-kawan saya yang seusia dengan saya 30-an, ada yang dah meninggal dunia. Mati ni bukan syarat tua. Mati ni bukan syarat sakit. Ada orang sihat tetapi Allah tarik dia mati. Ada orang yang muda tetapi Allah tarik dia mati. Ada orang yang belum lagi melihat dunia, keguguran, mati dah. Semua ni atas kuasa Allah, atas pengetahuan Allah, atas ilmu Allah. Cuma kita sebagai manusia yang Allah jadikan di dunia ini, tujuan kita ni kena sedar diri Allah cipta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama
Daripada Islam, daripada perkataan aslama, apa maknanya? Menyerah diri. Kita menyerah diri, keseluruhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nak aturkan dalam kehidupan kita, perintahnya kita kena buat, larangannya kita kena tinggalkan. Inilah dia yang dikatakan Islam. Aslama, menyerah diri. Daripada sekecil-kecil perkara, daripada urusan masuk tandas, daripada urusan makan, urusan pakai baju, pakai seluar, mandi, dalam toilet, bahkan dalam sebesar-besar urusan mentadbirnya, mentadbir kampung, mukim, negeri, daerah, negara, dalam bab kepimpinan, semuanya itu ada aturannya yang Allah Subhanahu wa taala dah aturkan, termasuk dalam urusan faraid. Fariidatan minallah. Tuan-tuan, kita nak ingkar, silakan. Tak ada orang paksa, sebab hidayah itu milik Allah. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab ustaz-ustaz, tanggungjawab pendakwah, tanggungjawab semua sebenarnya. Untuk apa? Menyampaikan perkara yang baik kepada keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kalian pimpin. Suami pemimpin kepada isteri, isteri pemimpin kepada anak-anak ketika mana suami tiada di rumah. Semua kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan ilmu faraid, penulis masukkan dalam kitab ini supaya panduan kepada orang awam. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, tak perlu kepada tujuan. Allah suruh je, buat terus. Allah larang je, terus tinggal. Jadi kita akan masuk dalam sejarah pewarisan Islam, bagaimana keimanan para sahabat, yang mana sebelum diwajibkan faraid ini, adanya berlaku satu fasa pewarisan di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka saling dipersaudarakan oleh Nabi SAW dan saling mewarisi. Muhajirin mewarisi Ansar, Ansar mewarisi Muhajirin. Nanti aku mati, aku Muhajirin, kau Ansar, aku akan mewarisi engkau akan mewarisi aku. Turun ayat berkenaan dengan perintah faraid. Sebagai orang yang beriman, sahabat pada ketika itu, bila turun perintah bahawasanya ada bahagian pusaka kepada kaum keluarga dan kerabat, maka mereka pulangkan langsung apa yang mereka dapat sebelum ini. Tak tanya banyak dah. Tak tanya kenapa Allah perintahkan begini, tak dah. Tetapi sebagai seorang mukmin, kita yakin bahawasanya Quran ini diturunkan untuk petunjuk, untuk atur cara hidup kita menjadi seorang yang mukmin, seorang yang bertakwa, dan kita yakin mudah-mudahan dengan sebab takwa dan juga beriman kita, mudah-mudahan dengan rahmat Allah dimasukkan kita ke dalam syurga Allah insya-Allah. Tujuan ilmu faraid bagi orang awam, dia nak tahu tujuan. Kenapa nak kena belajar? Kenapa ada faraid? Tak apalah, sekurang-kurangnya dia nak juga belajar, nak juga tahu dan ambil tahu. Ilmu faraid adalah bertujuan untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu daripada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Sejarah pewarisan harta pusaka, muka surat yang ke-8. Sebelum saya masuk tentang sejarah pewarisan harta pusaka, ni saya nak share sedikit. Kita punya pengajian bukan hanya teori semata-mata, tetapi mungkin saya akan kongsikan isu-isu semasa ataupun dalam bab pengurusan, supaya bila kita keluar, kita selesai nanti, kita tahu apa yang nak kena buat, apa yang berkait dengan isu-isu semasa. Hari Sabtu yang lepas, saya ada selesaikan satu kes, satu keluarga di Gemencih, di Negeri Sembilan. Kami pusing satu Malaysia, Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Saya selaku ahli juga. Jadi kalau misalnya kata ada publik yang nak minta rundingan ataupun dalam bahasanya kita panggil majlis suluh, majlis penerangan kepada ahli waris, orang Gemencih Negeri Sembilan di Felda Bukit Rokan. Bila Felda dia dah tertakluk dengan satu akta GSA. Tanah Felda ni dia bukan tanah kita dekat kebun-kebun ni, lain. Kalau tanah kita di kebun ni, kalau mati ayah kita boleh masuk semua nama pewaris. Kalau 10 anak 10 nama boleh masuk, tetapi tanah Felda tak boleh.
Satu nama saja boleh masuk sebagai pentadbir. Dari segi hukum bagaimana faraid ni? Hasilnya perlu dibahagikan kepada ahli waris mengikut faraid. Kemudian ada lagi isu bila Negeri Sembilan ni faham-fahamlah. Dia ada adat pepatihnya. Adat pepatih ni kalau tuan-tuan nak maklumlah. Dia satu adat bagi saya tujuannya bagus. Dia bukan hanya pemilikan kepada waris perempuan semata-mata. Memang nama tu akan turun kepada anak perempuan, waris perempuan, tetapi yang menguruskan tanah tu di kalangan waris lelaki dan hasilnya dibagi sama rata. Tetapi tanah adat ini tak termasuk dalam tanah pusaka. Kalau kita masuk nanti dalam bab yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka, tanah yang dimiliki, yang dapat daripada adat pepatih tak termasuk dalam pusaka kerana bukan pemilikan sempurna bagi si mati. Dia dapat dengan bersyarat. Dapat dengan bersyarat, jadi tak apalah, terpulanglah nak ikut adat pepatih ke bagaimana pun. Cuma sekarang nak jumpa orang yang mengamalkan adat pepatih dah susah dah. Kita nampak biasa yang zalim lelaki saja, betul. Tetapi dalam adat pepatih ada juga berlaku kezaliman di pihak perempuan. Nama lelaki tak boleh masuk, tetapi nama perempuan saja boleh masuk. Tetapi dibenarkan bagi waris lelaki untuk menguruskan dan hasilnya diberi sama rata. Bila dah nama perempuan, yang lelaki nak masuk tak bagi, pun jadi masalah. Bila dimasuk dikatanya menceroboh, jadi isu juga. Teorinya mudah. Si mati arwah maknya meninggal dunia pada bulan 8. Dah lama dah deal. Baru bulan hari Sabtu lepas baru sempat buat temu janji untuk selesaikan isu masalah harta pusaka arwah. Maknya meninggal dunia bulan 8. Tak ada suami. Suami dah meninggal dunia dah lagi awal. Bapa kepada yang memanggil ni. Ayah ibu kepada mak ni dah lebih meninggal dunia. Bermakna waris cuma ada anak-anak saja. 3 lelaki, 5 perempuan. Kalau 3 lelaki kali 2, 6. Tambah dengan 5, 11. 2/11 lelaki, 1/11 perempuan. Dah selesai. Itu kalau teori. Teorinya mudah je. Okey, 2/11 untuk anak lelaki, 1/11 untuk anak perempuan. Okey dah, saya dah boleh balik. Tapi itu teori. Hakikatnya 3-4 jam perbincangan. Akan timbul satu-satu isu. Dulu arwah mak pernah cakap macam ni nak bagi tanah sekian-sekian kepada anak yang kedua. Dulu arwah mak ada cakap dengan saya, kalau anak saya cucunya masuk universiti akan diberikan 7,000 dalam akaun sekian-sekian kepada cucu saya. Itu yang satu persatu kena diteliti. Kena diselesaikan satu persatu. Belum lagi isu hutang dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena hadapi. Semua orang akan hadapi nanti. Jangan kita ingat bila mati saja seseorang, faraid, harta pusaka, faraid. Tidak. Sebelum daripada itu ada beberapa perkara yang perlu waris uruskan terlebih dahulu. Pengurusan jenazah dah selesai dah. Hutang si mati, ada tak hutang dengan Allah? Dari segi puasanya, kalau ada tertinggal bayar fidyahnya. Kalau misal kata apa lagi zakatnya sebelum ni tak terbayar, kena bayarkan guna duit si mati. Apa lagi kalau misal kata ada nazar yang belum tertunai, kena tunaikan. Haji belum naik haji, ada kemampuan masih hidup tapi belum dapat panggilan, badalkan hajinya. Berapa kos? 3,000, 4,000, ambil duit si mati, bayar. Ini perkara-perkara yang sebelum daripada faraid. Kemudian hutang dengan manusia, lepas tu masa tu timbul pula hutang. Dulu arwah mak saya ada hutang dengan saya sekian jumlah. Ada tak saksi? Tak ada saksi. Masalah lagi. Kita nak cerita ni satu benda yang realiti. Teorinya mudah, tetapi pelaksanaannya itu susah. Ini yang Nabi SAW risaukan 1400 tahun yang dulu. Aku risau dan takut satu hari nanti 2 orang saudara akan bergaduh, berkelahi, disebabkan tiada orang yang boleh menguruskan hal pusaka mereka. Tak ada orang tengah, tak ada pendamai. Bergaduh. Takharus maknanya melepaskan hak. Melepaskan hak kita sama ada sebahagian atau sepenuhnya. 4 mazhab fiqh harus untuk kita takharus. Syaratnya di kalangan ahli waris akil baligh. Semua tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Kemudian bagi waris yang asalnya banyak jadi sedikit, dia kena ada redha daripada dia. 3 syarat ni je cukup.
nak takharus. Apa dia? Melepaskan hak kita sebagai waris, sama ada melepaskan sebahagian atau sepenuhnya. Contoh, ada dua orang adik-beradik, dua-dua lelaki. Ada tanah 2 ekar, 1 ekar dekat hujung kanan, 1 ekar dekat hujung kiri. Yang abang cakap dengan yang adik, "Dek, tanah yang dekat belah kanan ni, kalau ikutkan bahagian abang setengah, bahagian kamu pun setengah. Jadi abang nak letak nama abang seorang saja, boleh tak?" Ini selepas daripada mereka dah tahu masing-masing. Ini ada 1/2 abang, 1/2 adik. 1/2 abang, 1/2 adik. Dua-dua dah akil balik, dah dewasa. Lepas tu kata adik, "Okey bang." Bermakna adik ni tadi tak harus melepaskan hak dia sebahagian. Melepaskan hak sebahagian atau semua. Kata abang, "Adik, abang nak ambil lah tanah yang kat ujung ni bagi abang, boleh tak?" Kata adik, "Tak apalah bang, ambil lah bang, semua pun tak apa, bahagian saya." Ni melepaskan hak sepenuhnya, semuanya. Dengan balasan atau tidak? Dengan balasan maknanya apa? Okey, kata adik, yang hujung kanan ini letak nama abang seorang, tapi yang belah kiri nama saya seorang. Ada tak imbalan? Ada tak dia punya balasan? Ada. Harus. Dalam Islam harus. Atau tanpa imbalan. Macam tadi, tak apalah bang, saya pun dah ada rumah sendiri, dah ada tanah saya beli sendiri, alhamdulillah, Allah kurniakan rezeki. Abang pula susah, anak-anak ramai yang masuk universiti nak pakai duit, tak apalah bang, bahagian saya semua saya serahkan kepada abang. Itu lebih baik. Itu harus melepaskan hak sepenuhnya tanpa balasan. Ya, tapi nak jumpa orang macam ni susah. Susah. Bab harta ni kadang-kadang itu kata Nabi SAW, manusia ni kalau diberi 1 gunung emas, dia nak yang kedua. Kalau diberikan 2 gunung emas, dia nak yang ketiga. Ni manusia punya sikap. Tapi tak mustahil ada orang yang begitu macam tadi. Dia melepaskan hak, dan itu yang terbaik. Dan kita kena ingat, takharus ni hukumnya harus. Tetapi menjaga, memelihara hubungan silaturahim adalah wajib. Wajib menjaga hubungan silaturahim. Dalam hadis Nabi SAW, atau kama qala, mafhumnya, tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kata ulama, hubungan silaturahim tu apa? Lebih tepat maksudnya, silah tu hubungan, rahim tu kandungan rahim. Maknanya adik-beradik. Hari ini berapa ramai adik-beradik yang putus hubungan dengan sebab harta pusaka? Banyak tuan-tuan. Banyak. Sampai dah putus hubungan, dah tak berhubung langsung pun ada. Terus tak balik kampung, tak jumpa dengan sebab harta pusaka. Na'udzubillah, mudah-mudahanlah dimasukkan juga ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tetapi berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, takkan masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sejarah pewarisan harta pusaka. Sejarah pembahagian harta pusaka dapat dibahagikan kepada 2 masa, iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, ketika zaman jahiliyah, hanya lelaki dewasa yang berhak mempusakai harta warisan si mati. Mereka akan mewarisi harta pusaka melalui 3 keadaan. Dulu sebelum datang Islam, ada juga amalan mewarisi pusaka. Tetapi caranya tak macam sekarang yang telah difardukan oleh Allah, iaitu dengan cara apa? Salah satunya dengan sebab keturunan, nasab. Tetapi keturunan ini bukan kepada semua waris. Kita dalam faraid ada 25 orang waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Tak kira lelaki perempuan dapat, tak kira besar kecil, kanak-kanak, bayi dalam kandungan pun dapat, ada bahagian mereka. Tetapi dulu punya, walaupun dengan sebab nasab keturunan, hanya lelaki dewasa sahaja yang mewarisi. Maknanya apa? Kaum wanita tak dapat langsung. Yang kanak-kanak sama ada lelaki perempuan pun tak dapat langsung. Hanya di kalangan ar-rijal, kaum lelaki yang dewasa sahaja yang dapat. Dengan sebab ataupun keadaan yang pertama, dengan sebab nasab, iaitu keturunan. Pada ketika itu, bukan semua ahli keluarga akan mendapat harta pusaka. Hanya golongan lelaki dewasa, ar-rijal, yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya. Alasan mereka ialah kaum wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Golongan ini tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh. Oleh itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka.
Bangsa Arab ketika itu mengatakan, adakah patut kami memberikan harta, yakni warisan, kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda, tidak pandai memegang pedang dan tidak mahir bertarung dengan musuh? Merujuk kepada siapa? Wanita dan kanak-kanak. Yang boleh menunggang kuda waktu itu, yang mahir menunggang, yang mahir memanah, yang mahir berperang, pegang pedang bertarung hanya lelaki dewasa sahaja. Muka surat yang ke-9. Namun begitu, mereka masih memelihara kebajikan isteri yang kematian suaminya dengan memberikan nafkah daripada harta arwah suami kepada isteri tersebut selama setahun. Dari segi pewarisan tak dapat, tetapi diberi imbuhan kepada isteri si mati ini dalam tempoh setahun. Makan pakainya, tempat tinggalnya dijaga oleh adik-beradik si mati yang lelaki, yang dewasa. Tempoh tersebut adalah iddah bagi mereka ketika zaman itu dan juga ketika permulaan Islam. Setelah itu, hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri daripada beriddah selama 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Boleh dengar lagi ke? Hello, subhanallah, subhanallah. Speaker luar. Di luar di bawah dalam. Ya. Tahu ada. Subhanallah, 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 subhanallah. Iklan sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Ini. Sebab volume tinggi sangat kot. Ya. Ya. Subhanallah. Okey, ada. Kena jauh sikit. Jangan terlalu kuat sangat suaranya. Jerit-jerit lagi. Boleh ya? Okey. Maksud ayat ini, dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Dan sehingga hari ini diguna pakai tempoh beriddah bagi wanita yang kematian suami. Iddah ni bagi isteri ada, bagi perempuan ada beberapa keadaan. Bagi hal kematian suami 4 bulan 10 hari. Bagi iddah perceraian, bagi iddah perceraian 3 salah satu quru', 3 kali suci. Bagi iddah dalam keadaan hamil, cerai dalam keadaan hamil, bermakna iddahnya sehingga dia melahirkan anak. Ini soalan selingan. Perempuan kita panggil janda berhias. Pagi nikah, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Imam kata, saksi macam mana? Okey, sah. Petang tu bergaduh, cerai. Maksudnya apa? Belum sempat bersama. Cerai talak 1.
Ada tak iddah bagi isteri ini? Juru nikah jangan jawablah, dia memang tahulah. Isteri yang diceraikan dengan talak satu ni, talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, talak satu dan talak dua. Talak yang tak boleh dirujuk, talak tiga. Ini talak satu tapi belum bersama. Ada tak iddah bagi isteri ini? Tak ada. Kalau belum bersama, bermakna lepas pada kena cerai tu dia boleh kahwin dengan lelaki lain lagi dah, sebab dia tak ada iddah. Yang dikatakan hubungan suami isteri, nanti kita akan masuk antara sebab seseorang itu boleh mempusakai, mewarisi pusaka, ada 3 sebab. Salah satunya dengan pernikahan. Pernikahan, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah tak? Sah, okey. Mati suami ni tadi, terkejut sebab dah jadi suami orang. Isteri ni tadi dapat tak faraid? Belum bersama lagi ni. Dapat tak faraid? Dapat. Kerana sebabnya pernikahan. Jadi jangan salah faham. Dari segi iddah lain, dari segi pernikahan lain. Lelaki ada iddah tak? Saya pernah tanya kot sebelum ni. Lelaki ada iddah tak? Biasa kita dengar perempuan je ada iddah. Tak adalah ya? Ada. Lelaki ada iddah. 2 iddah lelaki, 2 keadaan. Walaupun ada sebahagian orang, sebahagian ulama tak bersetuju dengan istilah iddah. Tetapi kalau kita ambil maksud iddah itu tempoh menunggu, makna lelaki ada iddah. 2 keadaan. Ketika mana? Ketika dia ada 4 orang isteri. Dia ada 4 orang isteri, dia ceraikan salah satu dengan talak raj'i, talak satu. Dia nak kahwin yang keempat nak ganti balik. Tak boleh. Dia kena tunggu habis iddah isteri yang diceraikan tadi. Kalau dia kahwin lagi, bermakna dia dah ada 5 isteri. Isteri yang diceraikan tu masih ada hubungan. Selagi mana ada iddah, dia ada hubungan lagi dengan suami isteri. Boleh dirujuk. Kalau mati salah satu, masing-masing boleh mewarisi antara satu sama lain. Itu satu keadaan. Satu keadaan lagi macam mana? Bila dia berkahwin dengan kakak. Kahwin dengan kakak. Dah kahwin setahun, 2 tahun, kemudian bercerai. Berkenan dengan adik ipar dia. Ganti tikar lah. Tapi biasa ganti tikar ni mati. Biasanya ini cerai. Cerai talak raj'i. Kemudian nak kahwin dengan adik. Dia tak boleh terus kahwin. Dia kena tunggu habis iddah. Kerana haram untuk kita mengumpulkan 2 orang saudara. Kakak dengan adik kita kahwin serentak, tak boleh. Kalau nak kahwin dengan kakak, nak kahwin dengan adik, kena ceraikan kakak, habis iddah baru boleh kahwin dengan adik. Kahwin dengan orang lain boleh, tak ada masalah sebab belum cukup 4. Ni kahwin dengan 2 orang adik-beradik, 2 orang bersaudara, jadi 2 isteri kita dalam masa serentak, tak boleh, haram. Ini 2 keadaan lelaki ada iddah, ada tempoh menunggu untuk berkahwin. Berkahwin dengan orang tu saja, dengan orang lain boleh. Maknanya dia nak kahwin dengan perempuan lain tak ada masalah. Yang kedua, sebab yang kedua iaitu dengan sumpah setia dan pertolongan. Al-halfu wan nusrah. Sumpah setia ialah suatu ikatan janji antara 2 orang lelaki dewasa yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Mereka bersumpah untuk saling tolong-menolong dan mempusakai antara satu sama lain. Ini sebelum datang Islam. Bagaimana cara orang jahiliyah waktu itu mewarisi pusaka? Dengan ikatan janji setia. Kawan karib, kawan baik, jiran. Kalau aku mati, engkau jadi waris. Kalau engkau mati, aku jadi waris harta engkau. Ini keadaan sebelum datang Islam. Cara yang kedua. Di antara lafaz yang digunakan ialah darahku darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu. Kamu menolongku dan aku menolongmu dan sebagainya. Apabila kedua-duanya bersetuju dengan perjanjian tersebut, maka mereka saling bantu-membantu dan mewarisi antara satu sama lain. Sekarang boleh ke? Tak boleh dah. Buatlah janji setia, aku jadi waris engkau, kau jadi waris aku. Sampai masa-masa nanti, ambillah buat surat perjanjian, stampin dekat akuan sumpah. Pun tak laku lagi dah. Sebab kita dah ada hukum faraid. Yang ketiga, caranya at-tabanni, iaitu dengan cara ambil anak angkat. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahiliyah ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Dan bukan hanya pada zaman dulu, sekarang pun masih ada.
ya, masih ada mengambil anak sebagai anak angkat. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahiliyah ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Mereka boleh menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak itu. Ini dulu. Sekarang haram untuk kita mengambil anak angkat, menasabkan maknanya membinkan. Elok nama dengan ayah dia, kita binkan nama kita. Hukumnya haram. Tak boleh. Menurut mereka, bapa dan anak angkat tersebut boleh mempusakai antara satu sama lain jika salah seorang meninggal dunia. Dalam faraid, anak angkat waris ke tidak? Tidak. Anak menantu waris ke tidak? Tidak. Yang dikatakan waris hanya 3 sebab. Satu dengan sebab nasab. Anak dengan bapa. Abang dengan adik. Si mati dengan anak saudaranya, si mati dengan pakciknya sebelah bapa, si mati dengan sepupunya anak pakciknya. Semua dengan sebab nasab. Yang kedua dengan sebab perkahwinan, suami waris isteri, isteri waris suami. Yang ketiga dengan sebab walak. Sekarang dah tak ada lagi dah, iaitu penghambaan. Bekas tuan mewarisi harta hambanya. Dia bebaskan hambanya, hambanya bekerja, ada kehidupan sendiri, belum sempat kahwin, belum sempat ada anak mati, ada harta hamba ni akan dapat kepada bekas tuan hambanya. 3 sebab sahaja berlakunya perwarisan. Tak ada sebab lain. Kalau anak angkat ada tak salah satu sebab? Tak ada. Kerana dia bukan nasab, dia bukan dengan sebab perkahwinan, dia bukan dengan sebab walak. Yang kedua, selepas kedatangan Islam, hukum faraid tidak dilaksanakan serta-merta setelah ajaran Islam mula berkembang di bumi Mekah. Hukum pembahagian pusaka diperintahkan secara berperingkat adalah bertujuan supaya tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan dari permulaan Islam sehinggalah Islam itu menjadi kuat. Kenapa penting Ustaz kita nak belajar tentang sejarah? Sebab mungkin di kalangan muslimat belakang bila tahu tentang faraid, bahagian mereka sedikit daripada lelaki. Ini tidak adil. Ketuk meja. Tapi ingat balik sejarah. Bagaimana cara pewarisan sebelum datangnya Islam. Wanita terhalang. Datang Islam menaikkan martabat wanita. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi wanita juga ada bahagian mereka daripada pewarisan ibu bapa dan kerabat mereka. Datang Islam menaikkan martabat wanita. Dan turun ayat-ayat faraid ini dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. An-Nisa maksudnya apa? Wanita. An-Nisa surah wanita untuk menaikkan martabat kaum wanita. Terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan dari permulaan Islam sehinggalah Islam itu menjadi kuat. Peringkat yang pertama, pada permulaan Islam, ikatan sumpah setia dan pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliyah diteruskan, iaitu ikatan janji untuk pertolongan dan pewarisan di antara 2 orang lelaki yang bersahabat. Ketika ini datang Islam, Nabi masih lagi mengakui. Teruskan ke azan? Teruskan. Nabi SAW masih mengakui, membenarkan lagi cara pewarisan ini dengan cara sumpah setia. Masih diteruskan. Ini peringkat yang pertama. Mereka bersumpah akan saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Bahagian yang diwarisi adalah 1/6. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka, yakni untuk membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya 1/6. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Masih dibenarkan ke tidak? Masih, cuma bezanya ada hadnya. 1/6 sahaja. Kalau dulu sebelum datang Islam, mereka boleh mewarisi sepenuhnya. Semua boleh dapat dengan sebab janji setia, ikatan sumpah setia. Datang Islam masih boleh, tetapi hanya 1/6. Selebihnya kepada siapa? Kepada warisnya, keluarga terdekat, ibu bapa dan anak-anak. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan
dengan ayat ini. Mansuh ni maknanya apa? Dibatalkan hukum tadi, diganti dengan hukum yang baru. Dalam surah Al-Anfal ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Yang bermaksud dalam pada itu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selain itu, sistem pengambilan anak angkat masih diteruskan pada permulaan Islam. Dikisahkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakan Zaid bin Muhammad, menasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang daripada orang lelaki kamu, tetapi dia adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para nabi. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bila kita lihat pada ayat ini, mungkin ada di kalangan kita mengatakan, oh, Nabi SAW kata maksum, kenapa melakukan kesilapan? Mungkin ada yang terdetik begitu. Kenapa Nabi SAW melakukan perkara-perkara yang mungkin hukumnya haram, mungkin hukumnya makruh? Seperti mana yang kita dah bincangkan pada pengajian takmir yang lepas dalam bab tauhid, yang mana Nabi SAW dan semua para rasul harus bersifat seperti manusia, selagi mana perbuatan yang dilakukan itu tidak mengurangkan martabat mereka sebagai rasul dan juga para nabi. Tetapi bila mereka melakukan perkara-perkara yang salah, bukan bermakna mereka khilaf, tetapi menunjukkan bahawasanya perbuatan tersebut dilarang, perbuatan tersebut makruh, bukan bermakna haram secara keseluruhan. Contoh, Nabi SAW pernah makan berdiri. Hukumnya apa? Makruh. Adakah Nabi tak maksum melakukan perkara yang ditegah walaupun bukan tegahan yang mesti? Makruh tegahan juga. Sunat suruhan, wajib suruhan, tetapi suruhan wajib yang lazim, yang mesti kena buat. Begitu juga haram, tegahan yang mesti kena tinggal. Makruh tegahan juga, tetapi tak berdosa kalau buat. Nak menunjukkan bahawasanya perbuatan tersebut makan berdiri tadi hukumnya makruh saja, bukan haram, untuk menunjukkan hukum kepada umat, kepada kita. Maka dengan peristiwa ini kita dapat tahu bahawasanya menasabkan anak angkat kepada nama kita sebagai ayah angkat hukumnya haram. Bukan bermakna Nabi SAW melakukan kesilapan, tidak, tetapi nak menunjukkan hukum, bahawasanya hukum tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Peringkat yang kedua, pada peringkat ini hukum pewarisan dilaksanakan melalui persaudaraan antara dua orang sahabat daripada kaum Ansar dan Muhajirin. Peristiwa hijrah, maka berlaku perpindahan umat Islam daripada Mekah ke Madinah, dan mereka ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Bahkan hubungan mereka ini lebih akrab berbanding kaum keluarga, sehingga kan ada di kalangan Ansar mengatakan, ambil isteri aku, ambillah jadi bini kau, sampai tahap macam tu. Kalau kita dengan adik-beradik pun tak buat macam tu. Ini dengan orang lain yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW daripada golongan Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan, hubungannya lebih dekat, lebih rapat berbanding adik-beradik sendiri. Maka pada ketika ini, peringkat kedua, dibolehkan pewarisan daripada dua orang yang dipersaudarakan, kaum Muhajirin dan Ansar. Maknanya apa? Mereka ini lebih berhak mewarisi. Contoh, sahabat daripada Mekah berhijrah ke Madinah.
Mati sahabat ini yang daripada Mekah, yang dari Madinah akan mewarisi harta mereka, bukan keluarga mereka yang tinggal di Mekah. Sebab persaudaraan mereka ini lebih dekat berbanding adik-beradik, kaum keluarga sendiri. Peringkat ini, hukum pewarisan dilaksanakan melalui persaudaraan antara dua orang sahabat daripada kaum Ansar dan Muhajirin. Ini berlaku setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Manakala bagi para sahabat yang tidak berhijrah, mereka tidak mempunyai hak pewarisan walaupun mereka terdiri daripada ahli waris yang hampir serta beriman. Walaupun mereka beriman Islam tetapi tidak berhijrah, mati abangnya yang di Madinah yang sebab berhijrah, yang diwarisi adalah kaum Ansar yang tinggal di Madinah mewarisi harta abangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan, yakni kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain, termasuk dalam pada pertolongan dan perwarisan. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Surah Al-Anfal ayat 72. Diceritakan bahawa seorang sahabat baginda Nabi SAW yang bernama Zubair Al-Awwam daripada golongan Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat bernama Ka'ab bin Malik daripada golongan Ansar. Ketika peperangan Uhud, Zubair berkata, jika Ka'ab bin Malik mati, tidaklah ada warisnya di dunia ini melainkan dia, Zubair. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan dengan ayat berikut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Pada asalnya tadi, Allah menetapkan pewarisan di kalangan Muhajirin dan Ansar. Bahkan di kalangan keluarga yang tidak berhijrah, tak dapat langsung, tak ada lagi dah tanggungjawab mereka kepada saudara yang berhijrah ni tadi. Kemudian turun ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, mengatakan bahawasanya orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin, yakni yang bukan kerabatnya, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu, iaitu dengan cara berwasiat. Turun ayat ini mengatakan bahawasanya hubungan kekeluargaan juga ada hak daripada perwarisan. Kalau bagaimanapun Allah tidak melarang sekiranya nak diberikan kepada saudara yang dipersaudarakan tadi, sama ada golongan Muhajirin atau Ansar, tetapi atas nama wasiat, bukan nama perwarisan. Setelah turunnya ayat ini, harta mereka dikembalikan kepada ahli waris mereka yang sah mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman para sahabat. Mereka dah dapat harta dengan sebab mewarisi golongan Muhajirin dan Ansar. Bila turun ayat ini mengatakan bahawasanya Allah mengatakan ada bahagian di kalangan ahli keluarga yang sepatutnya dapat juga, maka mereka pulangkan kepada ahli keluarga yang lebih berhak. Tak tanya kenapa dulu macam ni, sekarang macam ni, tak ada tanya. Sebab ini iman para sahabat. Mereka faham setiap suruhan itu pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Begitu juga setiap larangan yang dilarang oleh baginda Nabi SAW pada ketika itu pasti ada kebaikannya. Kenapa dilarang? Dan tak tanya kenapa itu, kenapa ini dan sebagainya. Peringkat yang ketiga, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan sebelum kita akhiri kita punya kuliah pada malam ini? Biasa ada soalan.
Ya. Kalau saya jaga, contoh saya, saya jaga masuk sampai 3 tahun. Okey. Dan anak ada 10 orang lah, dan jaga 10 orang, jaga 10 orang lah. Yang lain itu jauh-jauh. Jadi macam mana Ustaz? Kalau dah baik yang kata si yang di jabatan nama mungkin, tapi yang lain tak dapat. Macam mana? Yang lain tak dapat. Yang satu aku tak nak. Yang lain satu aku tak nak. Kalau yang dari yang lain ada lagi, lagi ada. Wajarkah yang bukan kita nak bagi ayat? Tapi sebelum nak diputuskan begitu, itu namanya muafakat lah. Maknanya muafakat di kalangan ahli waris. Belum muafakat cuma antara saya dengan A. Yang si itu berbeli. Pasal yang jaga si A. Okey. Apa yang boleh saya respon? Jasa kita kepada orang tua itu bukan menjadi sebab bahagian faraid kita lebih banyak daripada waris yang lain. Jasa itu jangan cakap jasa, itu tanggungjawab kita. Jangan, tak ada istilah jasa anak kepada orang tua, tak ada istilah jasa. Tetapi jasa tu daripada mak ayah kepada anak, yang kita sebagai anak terhutang budi, terhutang nyawa dengan ibu kita, dengan ayah kita. Kerana ada mereka lah kita ada. Tak ada istilah jasa anak kepada kedua ibu bapa. Bahkan dalam fiqah, kalau misalnya kata ayah itu datang ke rumah anak, dia buka peti ais, dia makan semua makanan, harus bagi seorang ayah, tak berdosa bagi ayah yang berbuat demikian. Harta anak, harta bagi ayah. Sampai tahap macam tu, nak memuliakan ibu bapa. Jadi berbalik pada soalan tadi, adakah anak yang menguruskan harta, menguruskan mak tadi? Ini banyak berlaku. Along yang jaga arwah mak, 10 tahun Along jaga arwah mak. Arwah mak lumpuh, Along yang jaga makan pakainya, Along yang jaga mandinya, cebokkan apa semua, 10 tahun. Korang satu masa pun tak datang jenguk. Ini banyak berlaku. Bila mati mak, masing-masing tuntut harta pusaka. Boleh ke kata macam tu? Tak boleh. Tapi kita bila kita dah tahu tentang faraid, kita jadi di tempat mak, kita tahu anak ini yang banyak berjasa dengan kita. Lebih-lebih lagi kadang-kadang bukan anak sendiri, menantu. Yang banyak berlaku menantu yang banyak berjasa. Betul tak betul? Betul. Kebanyakan yang banyak berjasa menantu. Sebab apa? Anak perempuan ni nak jaga orang tua kena dapat kebenaran suami. Suami yang baik tu, dia fahamlah mak mertua pun sama hukum dengan mak sendiri. Tapi kadang-kadang dia kata tak apalah, mak kan ada anak lelaki. Jadi kewajipan utama kepada anak lelaki, yang jaga anak lelaki ke? Bukan. Siapa yang jaga? Isteri kepada anak lelaki, menantu. Jadi kita yang dah hidup, yang tahu ni, yang jaga kita 5 tahun, 10 tahun dalam keadaan kita dah tak mampu nak bekerja sendiri, nak menguruskan diri sendiri, menantu kita yang buat. Sebab tu adanya hibah, adanya wasiat. Sebab kita tahu kalau kita mati dia tak dapat harta. Jadi waktu kita hiduplah kita rancang harta yang kita ada ni harus untuk kita, bahkan sunat wasiat, kita wasiatkan kepada dia. Kerana dia banyak berjasa kepada kita sewaktu kita hujung-hujung usia kita, wasiatkan. Dan wasiat dia ada beberapa syarat, tak lebih daripada 1/3, kemudian bukan kepada ahli waris. Menantu tadi bukan waris, jadi boleh sah. Atau nak hibah terus, ada 10 ekar tanah, saya ekar bagi siap-siap dekat menantu ni tadi. Sebab apa? Dia tolong kita, dia jaga kita. Itu kalau kita yang tahu. Kalau kita tak tahu, mati kita, lepas tu yang ni pula ungkit jasa masing-masing. Aku yang jaga, patut aku yang dapat banyak. Ini banyak berlaku. Dari segi faraid, kena mengikut faraid. Selepas dah tentukan sama ada nak muafakat, nak takharus, silakan. Itu pentingnya takharus. Diharuskan daripada 4 imam, semua mengharuskan untuk takharus. Lebih-lebih lagi andai misal kata berlaku pertelingkahan. Tak apalah, dik, engkau yang jaga mak, engkau yang jaga arwah ayah, 10 tahun engkau jaga, abang ni sibuk bekerja. Tak apalah bagian abang
kau ambillah semua. Itu lebih baik. Sebab tujuannya apa? Untuk memelihara hubungan silaturahim. Tuan-tuan, puan-puan, kita tahu tentang faraid ini bukan semata-mata kita nak tahu hak sahaja. Bukan kita nak tahu hak semata-mata, tetapi tujuan utamanya daripada harta yang kita dapat peninggalan orang tua kita melalui pusaka, apa kebaikan dunia akhirat yang kita dapat daripada harta tersebut. Kita yakin lepas kita hidup kat dunia, ada hidup nanti kat akhirat. Waktu itu berbaloi ke kita bertelingkah, bergaduh dengan adik-beradik, putus hubungan silaturahim hanya semata-mata harta pusaka. Kita dah dapat harta dah. Kalau tak banyak pun kita boleh lepas sebahagian, dapat juga. Berbanding orang lain nak dapat harta kena kerja, kena beli sendiri. Kita Allah bagi rezeki, orang kata terpijak. Bukanlah kita minta mak ayah kita mati, tak. Tapi bila berlaku kematian, kita dapat rezeki terpijak. Ibarat begitulah. Tanpa usaha kita tiba-tiba dapat harta pusaka. Dah dapat secara percuma Allah bagi, takkan nak putuskan hubungan silaturahim. Jadi berbalik pada persoalan tadi. Bincang elok-elok, tahu masing-masing hak masing-masing. Bila dah tahu hak masing-masing, jika perlu untuk melepaskan hak kita, saya nasihatkan begini. Andailah misal katalah kita tahu hak kita sebagai waris ada di tangan waris yang lain dan tak seberapa pun, kita lepaskan. Dan begitu juga kalau kita mendapat pewarisan, kita sebagai waris mendapat bahagian kita, mengambil hak orang lain, mengambil hak waris yang lain, kita sebagai yang dah tahu ni, cakap elok-elok kepada waris yang lain. Abang ada tak ambil sedikit ni, lebih ni bahagian abang ni, macam mana kira ni? Kalau adik ni tadi sikap dia macam yang mula-mula tadi, menganggap bahagian dia yang ada pada waris yang lain, dihalalkan sebab tak seberapa, aman dunia. Sebab dua-dua ada pendekatan macam tu. Satu pendekatan melepaskan hak, satu pendekatan merasakan hak orang lain ada kat aku ni, aku kena selesaikan. Sebab urusan faraid ini memang di dunia, tetapi berkait di akhirat nanti. Jangan kita rasa dunia ni, kita rasa lepas dapat harta pusaka banyak, ini hak. Tetapi berlaku pertelingkahan, berlaku pemutusan hubungan silaturahim, akhirat nanti ditanya balik. Semua tu tak berbaloi, tuan-tuan. Lainlah kalau misal kata hak kita tu berjuta-juta nilainya, itu lainlah cerita. Saya nak cerita, ada satu kes saya uruskan. Tanah ni arwah ayah dulu tanam beberapa pokok buah. Ada durian, ada pulasan, ada rambutan. Lebih 30 pokok arwah ayah ni tanam. Arwah ayah ni meninggal dunia. Anak yang sulung masa tu belum faraid lagi, dan diorang tak tahu pun tentang faraid. Tak tahu tentang masing-masing ada hak. Dia menganggap tanah tu tak apalah, mungkin nantilah kot kita uruskan, tak tahu hak masing-masing. Abang yang sulung tebang semua pokok. Alasan nak buat kandang kambing. Negeri mana? Negeri Pasir Berdengung. Tak boleh bagi tahu lah negeri mana. Bila saya menguruskan, bila saya cerita hak masing-masing, okey, setiap adik-beradik ada haknya sekian-sekian, 2/11 contoh, 1/11, yang perempuan 1/11, yang lelaki 2/11. Masing-masing yang tahu. Bermakna dulu tu dekat tanah tu ada pokok yang abang potong dulu. Kita boleh tuntut pokok tadi. Sampai tahap macam tu. Dia tahu hak, sampai tahap hak macam tu pun dia nak tuntut. Yang dah 10 tahun lepas abang tu tebang, dia nak tuntut juga. Patut tak patut? Itu hak dia, kita tak boleh halang. Tetapi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, mana yang lebih utama? Tuntut hak tadi kalau kita tak harus. Tetapi wajib menjaga hubungan silaturahim. Kalau dia tuntut agak-agak lah, abang ni tadi kecewa tak? Kecewa. Abang pun tak tahu, dia pun tak tahu dia salah. Dia anggap dia abang sulung, jadi dia buat tu mungkin untuk dalam masa yang sama nak membesarkan adik-adik lagi kan. Dia abang sulung, dia buat keputusan tu mungkin ada kebaikan untuk semua. Kita tak tahu, wallahu alam. Adik-adik mungkin tengah sekolah lagi. Ni pokok berapalah hasil ni. Biar aku tebang, aku buat kandang kambing. Untung-untung ada hasil bagi ke adik-adik untuk sekolah. Tapi bila dah besar, dia tuntut. Dia kata, dulu abang tebang pokok ni. Kalau tak, hari ni kita dah merasa anak-anak cucu-cucu dapat buah durian, buah pulasan, buah rambutan. Patut ke tak patut? Hak, ya, itu hak dia. Tetapi patut ke tidak, itu tanya dengan hati naluri kita. Adakah berbaloi kita tuntut begitu, yang mana penghujungnya, natijahnya boleh merenggangkan hubungan silaturahim. Bincang elok-elok.
Bincang elok-elok, tahu hak masing-masing. Bila dah tahu hak masing-masing, sebab setiap semua orang kes faraidnya berbeza-beza, keadaannya berbeza-beza. Semua hak sama. Anak lelaki macam ni, anak perempuan macam ni, isteri macam ni, ibu macam ni, ayah macam ni. Semua hak semua orang sama, tetapi situasi itu berbeza-beza. Jadi kita kena sesuaikan dengan situasi yang berlaku pada keadaan keluarga kita. Kita tahu dah abang kita dia jenis macam ni, bengis, panas baran. Kalau aku tuntut confirm jadi putus saudara. Kita lah sebagai orang yang faham mengalah. Mengalah bukan bermakna kalah. Tapi nak jaga hubungan ni supaya ke akhirat nanti kita tak ditanya lagi dah. Jangan kita ingat dunia ni kita lepas, tak, akhirat nanti akan ditanya. Sebab tu Allah utuskan 2 malaikat kita. Satu raqib, satu atid. Satu catat kebaikan, satu catat keburukan. Dua-dua tu penting. Akhirat nanti timbang yang mana berat. Berat banyak amal baik ke banyak amal buruk? Banyak amal buruk, na'udzubillah, masuk dalam go to hell. Banyak amal kebaikan kalau orang redha, banyak amal kebaikan kalau orang tak redha pun belum tentu masuk syurga. Sebab syurga ni bukan sebab amal. Syurga ni dengan sebab redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak dapat redha Allah dengan cara buat apa yang diperintahkan dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bincang elok ya. Okay. Soalan lagi last, satu lagi sebelum kita tutup. Kalau ada. Tak ada dah. Alhamdulillah semua faham. Okay. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.